pada hari ini. Wah, hari ini kita akan masuk kepada modul yang ketiga, muka surat 18 ke 20. Jadi sebelum ni, tuan-tuan dan perempuan dah belajar dah daripada huruf alif sampai huruf bukan huruf ya lah. Dua huruf sebenarnya tu. Huruf waw. Huruf waw. Jadi, dah hafal tak? Semua nafas tahan, suara tahan, nafas terlepas, suara terlepas tu. Ha, jadi kena hafal. Dia sebenarnya tips dia kita sebenarnya tak perlu hafal pun. Sama macam makhraj tu. Kita sebenarnya tak perlu hafal pun. Sebab kalau kita cakap betul, kita dah tahulah kat mana makhrajnya, betul tak? Kalau kita sebut sa tu betul, sa. Kita tahu dah lidah dia keluar. Tapi awal-awal ni kenalah hafal dulu. Kita pun dah bagi nota dah dalam grup kan. Nota warna biru tu. Ada simpan tak? Ke tak download pun. Ada je kat dalam grup tu. Sila download tu. Nota tu. Benar-benar kita buat. Bagi kat tuan-tuan orang puan lah. Supaya senang ingat. Okey, jadi insyaAllah. Jom kita sambung kita punya. Alhamdulillah. Dah print dah. Oh, lagi cantik. Print terus. Alhamdulillah. Mantap punya ni. Jadilah pelajar. Pelajar cemerlang. Okey, Alhamdulillah. Jadi jom. Kita sambung pada dua lagi huruf lah. Iaitu huruf H dengan huruf Ya. Ha. Jadi huruf H dengan huruf Ya ni simple sajalah sebab tu dia masuk di ujung ni. Dia simple je. H sama lah juga macam huruf H pedas tu. Suara terlepas, nafas terlepas. Maknanya bila kita sebut ada bunyi tu. Ah, itu suara tu terlepas. Dan nafas pula, cuba letak tangan dekat mulut. Ah, pasti ada angin keluar lah. Kalau tak ada angin keluar tu agak mustahil lah. Sebab dia memang datangnya daripada angin dada tu. Tapi beza dia dekat sini, tidak pedas. Jadi kena ingat tuan-tuan dan puan, huruf H ni beza dengan huruf H. Ha, jadi benda ni memang selalu berlaku lah kesilapannya. Lagi-lagi ketika kita sembahyang lah. Dalam sembahyang, apa surah yang kita baca? Maknanya pagi kita baca 2 kali. Zuhur kita baca 4 kali. Asar kita baca 4 kali. Maghrib kita baca 3 kali. Dan Isyak kita baca 4 kali. Surah apa tu? Jadi komen sikit. Ah, Surah Al-Fatihah. Ya betul. Puan Ria. Puan Ria baru masuk kan? Baru pasal. Alhamdulillah. Jadi ini surah yang kita baca hari-hari. Kira lah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Berapa tu? Saya ni lemah sikit matematik. Tolong kira kan. 4, 2, 6, 6, 10, 13, 17. 17 kali. 17 kali. Masya Allah, lupa ada kelas. Sampai hati lupa saya, Puan Ria. Aduh, terbaik. 17 kali kita baca Fatihah. Jadi kalau 17 tu, kita 17 tu kita salah. Risaulah. Risau kita punya amalan ni tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan risau. Allah ni maha pemurah lagi maha penyayang lah. Jadi kalau niat kita betul-betul, InsyaAllah diterima lah. Kalau niat kita ikhlas, sembahyang kerananya, InsyaAllah ibadah kita diterima lah. Tapi itu sebelum lah. Waktu zaman tak tahu dulu. Hari ni saya dah bagi tahu. Kena betulkan. Jadi apa yang kena betulkan tu? Dekat sini lah awal-awal lagi. Ayat yang kedua lagi. Yang ni yang selalu ramai tersilap. Biasa orang baca Alhamdulillah. Dia pakai huruf H bulat tu lah. Ah, Ni dia. Al Alhamdulillah. Dia baca macam ni. Dia mati, di atas, mati. Okey. Dia baca gunakan ha bulat tu. Alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya salah dekat situ. Dan mengubah makna total tau kat situ.
Sebab alhamdu, ha pedas ni bermaksud segala puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita sebut alhamdu, tak menggunakan pedas, tak menggunakan ha yang pedas, ia akan bawa maksud segala binasa. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi sekarang ni dah tahu cuba. Jadikan ini sebagai motivasi untuk tuan-tuan dan perempuan. Selama ni macam alah tak apalah, pedas tak pedas. Lulus juga peperiksaan. Tak boleh. Hari ni kena ubah. Pastikan kita bezakan huruf ha yang tidak pedas dengan huruf ha yang pedas. Tak habis tulis sekejap eh. Segala binasa. Itu bukan dengan huruf ha lah. Banyak lagi lah huruf-huruf yang menjadi kesalahan dekat huruf surah Al-Fatihah ni. Contohnya kalau kita tak matikan dengan betul. Banyak huruf kat sini, huruf gha. Allazi an'amta alaihim ghairil maghdu. Kalau kita baca maghdu, salah lah. Dia maghdu. Jangan kita lantunkan benda yang tak melantun. Lagilah banyak lagi lah. Tapi yang lebih penting yang alhamdulillah. Itu yang ramai selalu kesilapan. Dan huruf do jugalah. Saya tekankan. Huruf do pun sama. Ramai yang masih apa? Ramai yang lemah lah bab ni. Tapi ni do besar dulu lah. Tapi dia dekat jugalah dengan huruf sukun. Jadi kita kena matikan dia betul-betul. Ghairil maghdubi alaihim walad walad do walad. Ya, 3 step yang saya cerita tu lah. Buka mulut, lidah ke tepi, tutup mulut. Waladdallin. Begitu. Okay, Alhamdulillah. Alright. Jadi jomlah kita sambung. Jadi jom ikut saya baca. Dia senang macam ni. Eh, ikut saya baca jom. Laka, laka, ahlihi, ahlihi. Yang ni lepas je, tak payah tahan-tahan. Tak payah nak buat pedas ke. Lepaskan je dia daripada diri kita. Wayah di wayah di nikah mati jangan lupa keluarkan angin. Ahlak tu ahlak tu. Okey. Alhamdulillah. Nuh lika Nuh lika Roka Roka Muhtadin Muhtadin Walahwun Walahwun. Okey, Alhamdulillah selesai. Tak susah pun. Yang dua huruf ni senang je. Jadi jom kita masuk kepada huruf ya ni. Huruf ya ni. Dia sama juga dengan geng dia yang saya cerita minggu lepas tu. Iaitu berkenaan dengan huruf mat. Huruf mat tu apa? Cuba komen sikit huruf mat tu apa? Ingat lagi tak? Ah, Apa lah huruf mat ni kan? Ah, Alif waw ya terbaik Maria. Alhamdulillah. Huruf mat. Ada 3 lah. Alif, waw dan ya. Jadi dia adalah huruf yang memanjangkan bacaan lah. Alif ya waw ya yang tidak bertanda mati. Mantap, mohon bina. Penerangan yang lebih mendalam lah. Betul? Dia adalah alif waw ya yang tidak bertanda mati. Dan sama juga macam saya pernah terangkan minggu lepas. Ya ini pun mengalami keadaan yang sama lah.
Sebab dalam modul 2 kita belajar huruf mat yang tidak bertanda mati ni, huruf sebelumnya mesti ikut huruf mat tu lah. Kalau waw, huruf sebelum dia baris depan. Kalau ya, huruf sebelum dia baris bawah. Kalau alif, huruf sebelum dia mesti baris atas. Tapi kan, apa jadi kalau huruf sebelumnya tu tak ikut huruf mat tu? Contoh macam huruf ya sebelum dia baris atas. Apa yang akan berlaku? Dia akan jadi mati. Dia akan jadi sukun nama tempatnya. Iaitu mati secara jelas. Jadi bila kita jumpa huruf mat yang mati, sebelumnya bukan berbaris depan, jadi kita kena matikan dia. Macam biasalah, macam dia bertemu I. Jadi A bertemu I. Ya pun boleh lah. Sebenarnya ya lagi tepat. Tapi sebab nak samakan dengan huruf mat, bukan jadi I. Okey. Jadi kita kena sebut dia. Ingat, apa-apa huruf mati dalam mulut tiga ni, dalam Al-Quran ni, kita kena sebut huruf yang hidup dulu. Berikan hak kepada huruf yang hidup dulu. Sebut huruf alif dulu, hamzah dulu, a, dan baru kita matikan. I, I. Jangan A. Kita nak panggil orang tu. I. Ha. Jadi kalau dekat bila huruf hamzah pada bawah pula, dia jadi panjang. Sebab apa? Sebab ada I dua kali. Dia jumpa I bertemu I. I, I. Kalau pada atas tadi, I. I, I. Nampak tak sebenarnya lebih kurang je. Cuma panjangkan sikit lah. I, I. Sebab itu huruf mat dia akan jadi panjang bila barisnya sama dengan huruf mat yang berikut. Hmm. Itu je sebenarnya huruf mat tu. Okey, jadi seterusnya hamzah baris depan bertemu dengan ya, dia akan jadi ui. Ui. Pastikan mulut tu termuncung betul-betul. Ui. Ui. Jangan nak malas-malas, jangan nak oi. Oi. Jangan nak gerakkan lidah je. Oi. Oi. Time huruf tebal tak nak pula gerakkan lidah belakang tu. Time huruf ya mati ni mau pula dia gerakkan lidah belakang. Dia sebut macam ni dah. Oi. Oi. Ah, tak boleh. Pastikan mulut tu betul-betul muncung. Ui. Ui. Baru tepat dia punya sebutan dia. Alhamdulillah. Jadi jom. Ikut saya baca. Ingat. Saya baca huruf ya ni tak susah. Tapi ramai terlalu terlupa berikan hak huruf sebelumnya. Jadi ikut saya baca. Bima nadaihi. Dengar betul. Dai. Bukan day. Ha. Bima nadaihi. Okay. Bainana wa bainaka. Bainana wa bainaka. Alhamdulillah. Seterusnya. Aroinak. Masya Allah. Aroinahu ayatikna. Aroinahu ayatina. Seterusnya. Balagha baina. Balagha baina. Alhamdulillah. Wa ilaihi matabi. Wa ilaihi matabi. Wa ataina samuda.
Wa ataina samuda. Alhamdulillah. Maka selesailah bacaan kita untuk 28 cara mematikan terbalik. Cara mematikan 28 huruf-huruf hijaiyah. Jadi sebelum kita masuk ke topik yang baru ni. Ha, tuan-tuan dan puan, ada apa-apa ni tak? Ada apa kata? Ada apa-apa kemusykilan ke tentang huruf-huruf yang sebelum ni? Ada yang rasa susah ke? Ada yang nak minta saya explain balik ke? Ha, ada tak? Ke semua senang, semua dah pro dah? Saya dah pandai dah Ustaz. Terus exam lah hari ni. Ada tak? Ah, okey. Nampak macam tak ada, macam semua faham je tu. Okey, tak ada apa-apa soalan. Alhamdulillah lah macam tu. Bagus. Alhamdulillah. Kak, pelajar kelas saya Rabu ni, pandai-pandai semuanya. Okey. Jadi, kalau tak ada apa-apa soalan, ke tengah time lagi tu. Kita bagi chance sikit. Okey, tak ada. Tak ada respon ni. InsyaAllah. Jadi semua faham lah ya. Kalau faham, komen sikit faham. Ke semua dah tertidur. Mentang-mentang pagi Ahad ni. Cuba komen sikit semua. Faham Ustaz? Nak tengok. Selama berapa minggu ni? 5 minggu kita belajar huruf mati ni. Adakah semuanya faham? Okay, boleh continue. Alhamdulillah, apa yang ni terbaik semuanya. Alhamdulillah. Okay. Jadi selesai kita belajar dengan huruf. Jadi, untuk Alhamdulillah. Okay, terbaik. Alhamdulillah. Okay. Jadi dengan berakhirnya kita belajar tentang huruf ni, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan. Mulai saat ini. Mulai hari ini, mulai saat ini. Jangan ponteng kelas. Ni teguran keras ni. Ha, sebab apa? Sebab mulai saat ini, kita masuk je muka surat 19 ni, kita dah mula dah masuk kepada bahagian tajwid yang asas. Tajwid yang asas. Kita akan belajar tentang tanwin, kita akan belajar tentang izhar halki, hamzah wasal, semua itulah. Dan berterusan sampai ke modul 4. Topik-topik berkenaan dengan tajwid asas. Jadi, kalau boleh, bukan kalau boleh, harus datang kelas walau apa jua keadaan sekalipun. Tengah kerja cakap kat bos, "Jap bos. Ada kelas jap ni." Jangan sampai macam tu. Kena pecat nanti. Tapi saya minta semua wajib datang ah. Betul Puan Arya, semua wajib datang. Jadi kalau ada urusan yang tak dapat dielakkan tu tak apalah. Tapi kalau tak ada urusan, kalau setakat alah malas lah untuk kelas hari ni. Bosan lah tengok muka Ustaz Amzul. Kalau ada masalah-masalah kecil tu, kan, anak tiba-tiba nak susu ke apa kan, minta tolong suami. Yang suami pula, bini tiba-tiba suruh kemai rumah. Biarlah dia kemai rumah tu. Nanti pukul 10 nanti kita sambung. Sebab apa? Sebab mulai lepas kita masuk pukul 19 ni, dia dah start susah sikit lah. Jadi habis kelas hari ni, diharapkan semua excited nak belajar tajwid. Okey, terbaik Puan Yani. Alhamdulillah. Kita nak masuk tajwid dah ni. Semangat, semangat. Okey, jadi pastikan sebelum kita masuk tajwid ni, pastikan ingat 5 perkara asas yang saya pernah cerita sebelum ni. Apa dia tu? Ingat lagi tak semua? 5 perkara asas yang perlu kita kuasai sebelum kita masuk tajwid. Saya selalu cerita ni. Ingat lagi tak? Macam mana nak masuk tajwid ni? Sebutan, okey, betul. Sebutan. Apa lagi tu? Lagi 4 tu. Komen sikit semua. Nama-nama yang jarang ada ni. Siapa saya nak panggil sikit ni. Betul dia, betul dia. Okey, Tuan Hatta. Puan Anida. Apa dia? 5 perkara asas tu. Siapa lagi nama yang jarang ada ni? Puan Normali. Sifat huruf. Sifat. Dalam sangat tu. Tapi betul lah. Huruf. Huruf dan sifat-sifatnya. Okey, mantap Puan Ria. Baris.
Harakat. Lagi satu. Lagi satu tak ada ni. Takkan tak dapat tangkap ni. Lagi satu ni. Satu, lagi satu lupa lah. Lagi satu ni yang kita belajar murid tiga ni lah. Cara mematikan huruf ataupun sukun lah lagi tepat. Sukun. Kenapa penting yang kelima ni? Sama juga. Kelima-lima perkara asas ni penting. Sebelum kita masuk tajwid, pastikan kita betul-betul kuasai lima-lima perkara ni. Sebab kalau kita tak kuasai, maka akan kacau kita punya tajwid ni lah. Sebab tajwid ni dia adalah lebih kurang hukum yang lari daripada norma lah. Itu antara penerangan-penerangan dia lah. Contoh macam huruf. Contohnya macam huruf nun. Kalau kita matikan, mestilah bunyi N. Betul tak? Tapi dalam tajwid, ada banyak bunyi untuk kita matikan huruf N tu. Jadi bersedialah. Ah, jadi bunyi N. Jadi bunyi N dan ada juga dia berbunyi N. Tapi tak ada huruf nun mati pun. Kan? Apa dia? Itulah yang kita panggil sebagai masuk dalam muka surat 19. Iaitu tanwin. Jadi tanwin ni biasanya ramai dah tahu lah kot. Kan ada yang tak tahu lagi. Biasanya ramai dah tahu lah. Sebab ni antara topik yang dalam Ikrar 2 dah saya. Dia topik yang awal-awal lah. Topik urut mati ni sebenarnya dia Ikrar 3. Tinggal saya lah. Lama tak bukan Ikrar lah. Tapi kita masuk ke tanwin. Jadi tanwin ni apa benda sebenarnya? Tanwin ni sebenarnya kalau ikut Al-Quran lama lah. Macam ni ejaan dia. Kalau ikut Al-Quran lama. Al-Quran yang tak ada baris, Al-Quran yang ditulis apa ditulis dekat kulit lembu. Al-Quran lama tu lah. Sebelum dibukukan betul-betul oleh Syekh Abu Aswad Ad-Duali pada zaman Sayyidina Osman. Inilah dia, kitab lama. Dia tulis macam ni. Tapi untuk memendekkan bacaan, dia telah ditukar kepada berbaris dua. Ah, itu je sebenarnya tanwin. Simple sajalah. Tak perlu rasa ceritakan panjang. Jadi tanwin ni adalah dia menambahkan N pada setiap huruf. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh huruf ba. Huruf ba. Kita ambil huruf sin lah. Okey. Huruf sin. Ini huruf sin. Semua orang tahu. Sin dia adalah dalam bahasa Melajunya ibarat huruf S. Okey. Bila kita tambah satu baris, stop, dia akan jadi sa. Tapi kalau kita tambah lagi satu baris, dia akan jadi san. Begitu. Simple saja. Okey. Sama jugalah kalau baris bawah. Sin, dia ibaratkan huruf S. Bila baris bawah, dia akan jadi huruf I. Bila tambah lagi satu baris, dia akan jadi huruf N. Sin. Sama juga dengan baris depan. Baris atas dengan baris bawah ni tak selalu lah ramai confuse. Tapi yang baris depan ni. Baris depan ni dia ada macam-macam bentuk dia. Dia ada bentuk macam ni. Dia ada bentuk macam ni. Dia ada bentuk. Dia ada bentuk macam ni. Sekejap. Yang ujung ni susah sikit saya nak buat. Macam mana ke? Saya tengok aku ada. Ada tak contoh? Dia bentuk lain sikit lah. Siapa yang biasa jumpa tu mesti jumpa lah. Dia berbentuk lain sikit. Baru tanwin dia. Nanti saya hantar dalam grup lah kalau tak jumpa. Itu antara daripada segi penulisan lah. Itu je beza dia. Tapi yang bentuk yang last tu ramai tak tahu itu sebenarnya tanwin. Ramai tersilap. Jadi kalau saya jumpa saya beritahu lah. Okey. Jadi berkenaan dengan tanwin. Okey. Tengok betul-betul dekat sini. Ha, bila dia berbaris depan. Bila dia berbaris depan. Maknanya kita tambahkan huruf U.
Dan bila kita tambah lagi satu baris, kita satu baris dia macam ni, dia akan jadi huruf N. Itu sajalah. Sama juga. Sama juga dengan ya, sama juga dengan huruf 99 tu lah. Okey. Dia macam ni. Bila dia berbaris depan, dia akan jadi huruf U. Ha. Tapi kalau dia tambah lagi satu Y, lagi satu Y pula, lagi satu wow, dia akan jadi apa tuan-tuan dan puan? Dia akan jadi apa tu tuan-tuan dan puan? Ha. Tak ada jawapan ni. Sun. Betul ke Sun? Cuba komen sikit semua. Okey, huruf sin ada satu baris berdepan, dia akan jadi su. Tambah lagi satu baris depan, dia akan jadi ini soalan orang kata soalan bahaya ni, soalan perangkap ni. Sebenarnya apa, terima kasih kepada Prof Fina kerana mencuba. Sebenarnya kalau dia berbentuk macam ni, dia akan jadi so. Dia akan jadi dengung. Kita tak belajar lagi lah. Tak apalah kalau semua macam terpinga-pinga lagi. Kenapa macam tu pula Ustaz? Kata kalau dua tanwin kena bunyi N. Itu nanti kita akan belajar. Tuan-tuan. Semua tu akan kita belajar dalam tanwin. Dalam tajwid. Sebab tu saya cakap dalam tajwid dia lari sikit daripada norma yang biasalah. Kalau biasa kita sebut huruf N, tapi ada setengah keadaan dia tak ada bunyi N. Kadang-kadang tak ada langsung pun bunyi N tu. Dengung pun tak ada. Jadi bersedialah jiwa dan raga tuan-tuan dan puan untuk bertemu dengan huruf-huruf yang sedemikian. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi bawah ni boleh tengok lah. Yang bawah ni, dan tengah-tengah ni boleh baca ni kot. Baca sendiri lah dekat rumah. Ni dah macam ikhlas satu balik ni. Ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun. Cuma tambah N je daripada yang biasa kita sebut. Dan jangan lupa kekalkan makhraj. Kalau kho, sebutlah khon, khon, tambah huruf N saja. Okey. Jadi saya skip terus. Jadi masuk pada bahagian yang seterusnya. Kita nak start belajar tajwid dah ni. Jadi, nak tanya lah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan perasan tak? Kenapa dekat baris atas ni dia ada huruf alif. Dekat tanwin baris atas ni dia ada huruf alif. Mesti tuan-tuan dan puan tertanya-tanya kan? Ke tak ada pun tanya-tanya ni. Kenapa dekat tanwin baris atas ni dia ada huruf alif? Nak kena baca ke huruf alif tu? Nak kena panjang ke huruf alif tu? Sebenarnya awal-awal mula tiga hari tu lah ada yang tanya kan. Okay. Jadi hari ini saya nak terangkan apakah fungsi alif tu dan adakah dia perlu dibaca. Ni dia. Okey, dah tulis dah kat bawah tu. Cara membaca tanwin baris atas. Dengar dan fokus. Okey, kita pergi kepada bahagian yang pertama lah. Ketika bersambung. Bermaksud ketika kita baca dalam keadaan bersambung lah. Kita tak berhenti, kita tak wakaf. Jadi kita baca saja seperti biasa. Ni dia. Contohnya. Pada perkataan ni kan. Aliman haki. Kita baca. Contohnya. Aliman haki. Jadi apa fungsi alif dekat situ? Fungsinya tiada fungsi. Bila kita baca bersambung, dia tidak ada fungsi. Aliman haki. Sama juga dekat bawah tu. Aliman khabir.
Baca pula ujung tu. Aliman khobi. Maknanya kita abaikan sajalah. Apa dia? Alif yang ada pada tanwin baris atas. Jadi lepas ni tuan-tuan dan puan jangan keliru-keliru dah. Nampak memanglah sebelum ni kita belajar. Nampak alif je panjang. Tapi tanwin baris atas kebiasaannya dia ditemani dengan alif. Tulis sikit dalam modul tu. Tulis sikit dekat chat. Alif baris atas. Tanwin baris atas. Uh, Kadang-kadang ditemani huruf, ditemani huruf alif. Tulis dalam modul, tulis dalam chat sikit. Tanwil baris atas sentiasa kadang-kala. Balik betul ayat tu. Kadang-kalanya. Betul lah. ha. Tanwin baris atas kadang-kalanya ditemani huruf alif. Ha. Okey, tulis sikit dalam modul, tulis sikit di chat. Supaya senang ingat. Supaya lepas ni dah tak terkejut dah. Dah tak terpanjang dah. Jadi ramailah selalu dekat sini. Kadang-kadang dia baca, dia panjang kan. Alimat. Lepas tu dia tanwin. Alimat. Ha, Itu memang double salah lah tu. Okey, terbaik Moniza. Tahu ni pada atas. Kadang-kadang ditemani huruf alif. Ada yang baca alimah, hakimah, tanwin tak ada langsung. Salah juga. Yang betulnya aliman, hakimah, alif ini tak berfungsi. Jadi bila alif ni berfungsi? Okey, dekat sini. Tengok dekat atas. Waqaf. Kita dah jumpa dah dengan waqaf. Waqaf ni apa tuan-tuan dan puan? Biasa kalau kita sebut waqaf ni, mesti dalam fikiran apa tuan-tuan dan puan? Terbaik Muminah. Alhamdulillah. Apa tadi? Okey, bila kita sebut yang lain sama juga tulis dekat chat sementara saya tengah cerita pasal waqaf ni. Ha. Okey, jadi bila kita sebut tentang waqaf, mesti dalam fikiran tuan-tuan dan puan ni mesti fikir, oh ni tempat apa gazebo dekat masjid tu. Betul tak? Kan biasa orang panggil wakaf tempat tu. Tempat rehat tu. Oh, tempat duduk yang ada bumbung tu, tak ada dinding tu. Tu biasa orang panggil wakaf. Dekat masjid, dekat surau. Ha, tapi sebenarnya ada juga yang fikir wakaf ni maksudnya sedekah. Saya wakafkan Yasin untuk masjid ni. Jadi diorang pun fikir sedekah. Tidak sebenarnya tuan-tuan dan puan. Wakaf ni maksudnya adalah berhenti. Jadi dalam konteks gazebo tadi, maksudnya adalah tempat berhenti, tempat wakaf. Itu sebenarnya kita panggil wakaf. Tempat duduk tu. Ya betul Bu Arya, wakaf berhenti. Sama juga dengan surau, dengan Yasin dengan al al-maksurat tu. Saya wakafkan Yasin ni kalau kita buka Yasin dekat masjid kan. Ada dekat depan tu. Saya wakafkan Yasin ini sempena menyambut hari raya contohnya, ataupun untuk dia hadiahkan kepada warwah semua lah. Siapa yang baik biasa pergi masjid tahulah. Ada beza tak wakaf dengan sukun? Okey. Wakaf ni maksud dia berhenti. Jadi kalau dalam konteks Al-Qurannya kita berhenti baca. Berhenti baca tu macam mana? Kita berhentilah. Walau kita tarik nafas sekalipun, itu pun dah dikira wakaf. Contoh, kita buka surah Al-Fatihah. Kita ambil ayat panjang sikit. Contoh kita baca macam ni. Siratal ladzina. Kita tarik nafas kat sini. Siratal ladzina. Batuk saya. Tengok no, bunyi, bunyi tarik nafasnya. Kalau kita tarik nafas dekat sini, dia dah kira wakaf. Sebab kita berhenti. Berhenti membaca. Itu beza, itu masuk wakaf. Kalau sukun pula, sukun ni, kalau mengikut sukun ni, kalau mengikut konteks Al-Quran,
Dia bermaksud mati secara jelas. Kenapa mati secara jelas? Itu dalam muka surat depan ni saya nak cerita senang. Tak boleh boleh ni. Tapi beza dia adalah wakaf tu kita berhenti, rukun tu kita matilah secara mudahnya. Okey, sambung tadi. Dekat mana alif dekat tanwin tu akan berfungsi ketika kita wakaf. Dalam surah Al-Fatihah ada contoh tak? Kita tengok sikit. Okey, tak ada boleh contoh. Cari yang tak dapat pula. Okey. Nampak tak dekat sini? Kita ada satu ayat ni. Kita baca. Aliman hakimah. Tu kita wakaf lah. Contohlah ada wakaf nombor kat situ. Wakaf lazim. Aliman hakimah. Baru dia jadi panjang. Tadi kita baca pendek. Dekat tengah-tengah kita baca pendek. Aliman hakimah. Jadi ingat. Apabila kita wakaf, kita kena buang satu baris tanwin dan baca panjang dua harakat. Kena buang satu baris tanwin dan kita baca panjang dua harakat. Aliman hakimah. Okey, sama juga bawah ni lah. Kita buang satu baris dan kita baca panjang dua harakat. Kita buang satu baris dan kita baca panjang dua harakat. Alif ni hidup balik lah. Aliman khabira. Aliman khabira. Alhamdulillah. Okey. Jadi ni sebelum kita masuk soalan seterusnya ni, saya nak tanya sikit lah. Okey. Andai katalah, yang ni kita macam man tadi kan. Andai kata ada beberapa surah dekat belakang ni. Ada beberapa ayat lah dekat belakang ni. Lepas tu dekat sini, nafas kita habis. Kita tarik nafas. Jadi kita nak baca man ke? Kita nak baca ma? Komen sikit. Ma, okey. Panjang dua harakat betul lah ma. Tambah lagi tu A. Ya betul lah. Sepatutnya biasa kelas lain saya tanya dulu benda ni. Cuma kelas ni saya dah explain dulu kan tentang wakaf tadi. Alhamdulillah. Okey cantik-cantik. Mantap. Jadi ingat wakaf bukan bermaksud wakaf nombor tu saja. Padam pula ni. Wakaf bukan bermaksud wakaf nombor saja. Biasa orang sebut bila kita sebut pasal wakaf, orang dok ingat oh yang nombor ni lah wakaf. Yang bertitik tiga ni lah wakaf. Tapi sebenarnya tak. Asalkan kita berhenti dekat mana-mana keadaan, asalkan kita berhenti dekat mana-mana, untuk tarik nafas ke atau tiba-tiba terkejut ke kan, ada orang kejutkan kita ke, itu pun dah dikira wakaf. Okey, alhamdulillah. Jadi selesai berkenaan tu. Semua faham ke tentang hukum wasal dan wakaf untuk tanwin ni? Dia ada nama dia lah. Nampak kita ajar terus lah nama dia. Sebab klien ni semua pandai-pandai. Okey, Tuan Farid faham. Alhamdulillah. Jadi kalau ikut tajwid, nama dia dekat sini adalah Mat Iwat. Boleh tulis lah dalam modul masing-masing. Okey. Tak apalah. Jom kita terus. Lama pula saya explain pasal ni. Kita nak masuk hukum tajwid seterusnya. Ni dah start lah tajwid ni. Tajwid berkenaan dengan nun mati atau tanwin. Hukum yang paling apa orang kata paling popular lah, yang paling asas berkenaan dengan hukum tajwid, iaitu hukum nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf sekian-sekian. Jadi ingat baik formula dia ni. Formula dia adalah J. J untuk jelas. Bukan Johor. J untuk jelas. Huruf-hurufnya adalah al, hin, kho'ahu. Al, hin, kho'ahu. Ini dia punya apa? Dia punya formula lah. Dia punya ni lah kata kunci untuk kita ingat.
Tapi sebenarnya saya lagi suka guna ni huruf kerongkong. Sebab keenam huruf ni semuanya makrasnya dekat kerongkong. Jadi boleh guna dua-dua. Nak guna kata kunci aghin khahu ataupun nak guna kata kunci huruf kerongkong. Formula jelas huruf kerongkong. Jadi baca sama-sama dengan saya bawah tu tak apa nanti saya terangkan. Baca sama-sama dulu. Okey. Nun mati atau tanwin bertemu hamzah, ghain, kha pedas, kha, ain, ha simpul. Nun mati dan tanwin dibaca jelas satu harakat. Tuliskan J untuk jelas. Jadi jom kita tengok. Macam mana ni? Tak faham lah. Jom kita tengok. Okey. Inilah soalan Puan Yani tadi. Apa maksud sukun tu? Jadi bila kita nampak tanda sukun ni, tanda yang macam pau ni, sepit ketam ni lah. Bila kita jumpa tanda yang macam sepit ketam ni, biasa kita dah kecil-kecil dulu kita dah belajar dah. Oh, ini tanda mati. Ini tanda mati. Tak, sebenarnya lebih tepat lagi kita panggil itu tanda sukun. Itu tanda sakinah. Sebab apa? Tanda sukun ini bermaksud dia mati secara jelas. Maknanya bila dia mati, dia keluarkan bunyi apa huruf yang diwakilinya. Kita biar ada masuk dulu dalam kepala. Lagi sekali kita ulang. Sukun ni dia bermaksud mati secara jelas. Bermaksud dia matikan huruf itu mengikut huruf yang diwakilinya. Maknanya kalau huruf lam contohnya. Kalau huruf lam ada tanda sukun, kita matilah. Macam bunyi dia bunyi al al. Ha. Tapi macam mana kalau lam tu tak ada tanda sukun? Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Semua surah Al-Fatihah ada. Macam mana kalau lam ni tak ada tanda sukun? Ha. Dekat sini. Saya dekat sini semua tahulah kot surah Al-Fatihah. Kita abaikan dia. Maknanya dia mati tapi bukan secara jelas. Itu maksud sukun sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Jadi dekat sini huruf nun ada sukun, maknanya dia dimatikan secara jelas. Maka kita bacakan dia man amana, man amana. Sama juga dengan tanwin. Tanwin ni dia tak ada, dia bukan ikut sukun lah, tapi dia ada juga tanda-tanda dia. Nanti saya ajar. Sama juga. Okey, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kalau bertemu dengan huruf hamzah tadi, formulanya J jelas. Tulis dalam modul tu. J untuk jelas. Jadi ikut saya baca. Azabun alimun. Azabun alimun. Alhamdulillah. Okey. Jadi tengok pula. Kita laju sikit 5 minit lagi ni. Semua nak tidur dah ni, sambung tidur. Okey. Sama juga konsep dia. Nun mati bertemu dengan ra. Hukum dia apa? Hukum dia J untuk jelas. Tulis dalam modul tu. Biasakan buat latihan ni. Sebab nanti kita nak masuk hukum lain. Ya, terbaik Puan Jani. Jelas. Tulis dalam modul. Buat arrow macam ni. Lepas tu tulis J dekat bawah. Jadi jom baca saya dengan saya. Min ghairi. Min ghairi. Jangan suka-suka nak dengung. Tak ada dengung dekat sini. Min ghairi. Alhamdulillah. Sama juga bertemu dengan ra tetapi tanwin. Bulatkan tanwin tu. Buat arrow. Bertemu dengan ra. Tuliskan J di bawahnya. Jangan tak tulis, tulis. Jadi ikut saya baca.
Azabin ghalidhin. Azabin ghalidhin. Alhamdulillah. Okey, seterusnya dia bertemu dengan kha. Iyalah minggu lepas. Minggu lepas saya ada tanya pasal ni kan. Ha, yang Tuan Hatta jawab tu, dapat makan free tu. Ni dah dia. Tuliskan J kat situ. Man khamada, man khamada. Sama juga bawah ni. Ha, Tanwin bertemu dengan apa? Dia bertemu dengan alif ke bertemu dengan ha? Komen sikit. Tanwin tu bertemu dengan siapa? Betul. Alhamdulillah. Senang je topik kali ni. Betul. Dia bertemu dengan ha. Kenapa dia tak bertemu dengan alif? Sebab macam saya ulang tadi, tanwin baris atas kadang-kadangnya ditemani huruf alif. Jadi kita kena kira dia sebagai satu ayat. Bukan satu ayat, satu entiti. Jadi kalau kita nak masukkan hukum tanwin ni, dia akan pergi selepas surah alif lah. Dia akan bertemu dengan huruf ha. Jadi tuliskan J di bawahnya. Ikut saya baca. Aliman haqima. Aliman haqima. Nah, okey, sama juga. Kali ni dia bertemu dengan kha. Jadi buat arrow, tuliskan J di bawahnya. Man khafa. Man khafa. Alhamdulillah. Okey, seterusnya sama juga bertemu dengan kha, tetapi ini adalah tanwin. Ini satu entiti. Bertemu dengan kha, tuliskan J di bawah dia. Jangan lupa tak tulis. Aliman khabira. Aliman khabira. Jom. Sama juga. Nun mati bertemu dengan ain. Tuliskan error kat situ. Tuliskan J di bawahnya. Kita baca secara jelas. Min. Itu bunyi dia secara jelas. Ada bunyi N tu. Min azabi. Min azabi. Sama juga. Tanwin bertemu dengan ain. Tuliskan arrow di sebelahnya. Di atasnya. Tuliskan J di bawahnya. Tulis. Ikut saya baca. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Okey. Seterusnya pula. Yang terakhir. Nun mati bertemu dengan ha. Sama juga. Tuliskan arrow di atasnya. Nun mati bertemu dengan ha. Dan tuliskan J di bawahnya. Menandakan jelas. Jadi, jom kita baca sama-sama. In hadza. In hadza. Alhamdulillah. Sama juga apabila ni lah tanwin yang saya cakap tadi tu. Jumpa pun hujung-hujung Ini tanwin yang saya cakap tadi tu. Ini antara penulisan dia lah. Jadi kadang-kadang bila orang jumpa penulisan macam ni, orang terkejut. Itu tanda apa tu? Tanda mati ke? Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Jadi ini sebenarnya tanwin lah. Cuma berbeza dari segi penulisan itu saja. Ha, jadi bila kita berjumpa dengan tanwin dan tanwin itu sebelah kirinya adalah huruf ha. Buat arrow dekat situ, buat anak panah dekat situ, tuliskan J di bawahnya bermaksud jelas. Jadi kita pun baca salamun hiya. Salamun hiya. Alhamdulillah. Okey.
Jadi tuan-tuan dan perempuan, jelas ke apa yang kita belajar hari ni? Cuba komen sikit. Jelas. J, dia J terus. Tentang J tu jelas. Aduh. Okay, okay, terbaik, terbaik. Jelas. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa, biasakan benda yang saya buat tadi tu. Arrow pergi ke kiri. Arrow pergi ke kiri. Lepas ni boleh cari dalam Al-Quran, step mana-mana muka surat, cari hukum nun, cari nun mati, cari tanwin. Cuba buat arrow. Kiri sebelah. Sebab huruf hukum nun mati dengan tanwin ni, bila kita jumpa dia, kita mesti tengok belah kiri. Memang tak boleh lari. Bila kita jumpa tanwin dalam Al-Quran, kita mesti tengok belah kiri. Kalau kita jumpa nun mati dalam Al-Quran, kita mesti tengok kiri. Sebab kita nak tentukan macam mana bunyi dia. Itu adalah hukum nun mati dan tanwin yang paling asas. Jadi kena ingat tuan-tuan dan puan. Lagi sekali saya ulang, bila jumpa nun mati, mesti kena tengok sebelah kiri. Bila jumpa tanwin, mesti kena tengok sebelah kiri. Okey, Alhamdulillah. Jadi kalau semua jelas, jadi ingatlah, ingat 6 huruf ni. Aghain, Qa'akhu. Ataupun, kalau ikut cara saya, ingat huruf yang dibaca, huruf nun mati atau tanwin dibaca jelas apabila berjumpa dengan huruf kerongkong. Ingat baik-baik aja tu. Huruf nun mati atau tanwin akan dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf kerongkong ataupun bila bertemu dengan aghin qa'akhum. Alhamdulillah. Okey, selesai topik kita hari ni tuan-tuan. Alhamdulillah, walaupun hari Ahad ramai juga yang masuk hari ni. Syukur, syukur. Jadi, tuan-tuan puan ada apa-apa soalan ke sebelum kita tutup kelas ni? Ada apa-apa soalan ke? Tak ada ke? Semua jelas eh? Okey, tak ada Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Yang lain? Siapa yang lagi tak sempat nak tengok ni? Itulah start muka hari ni. Kita dah padat dah topik. Jadi saya pun macam tak sempat lah. Tadi susah sebut Sakinah tu apa? Skandal saya. Tak ada. Sakinah tu nama lain bagi sukun lah. Ya. Itu je beza dia. Sama je. Sakinah dan sukun. Ya ada juga orang panggil Nun Sakinah kalau kita biasa dengar. Nun mati lah tu. Nun sukun. Dia cuma berbeza daripada nama je lah. Sebutan dia. Macam nama saya lah. Dekat sini orang panggil Ustaz Ramzul. Dekat luar orang panggil Joe. Macam tu lah. Dalam Arab, dalam bahasa Arab pun macam tu jugalah. Sakinah tu sama je dengan sukun. Okey, sama-sama puan Ida. Okey. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada tak ada Ha, Kalau tak ada, sebagai peluang lagi ni. Tak ada Alhamdulillah. Okey. Siapa yang jarang ada ni? Puan Normali tak ada soalan siapa lagi? Puan Mia. Risau nama ni. Kalau tak panggil nama kan terlelap. Okey, tak apalah. Nanti minggu depan saya akan buka lagi dah. Hari ni tak jumpa. Banyak sangat topik. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan. Okey, faham Puan Normali. Alhamdulillah. Jadi kalau tiada apa-apa soalan, saya tutup dahulu kelas kita hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye bye semuanya. Okey, sama-sama Puan Nida. Sama-sama Puan Numandi. Teruskan usaha. Start hari ni kena serius Ingat saya cakap, start hari ni kena serius. Tak boleh main-main dah. Sebab kita nak masuk kepada tajwid. Okey, sama-sama. Sama-sama Puan Ria. Sama-sama Puan Fina. Tuan Mus Faris. Okey, terbaik Tuan Faris. Teruskan berusaha. Mantap, mantap. Jadi, dah boleh sambung tidur dah. Jangan jangan sambung makan pula.
Pergi. Rehatlah. Rehat ni. Kan? Okey, kita jumpa lagi. Hari ni ada kelas tengah hari tak? Ada, Bu Arya. Untuk VIP ada kelas tengah hari. Jadi, dijemput. Hadir. Yang lain yang tak ada ke mana tu, boleh tidurlah tengah hari. Okey. Jangan tak datang, Bu Arya. Dah datang pagi, tak nak datang tengah hari pula. Okey, Alhamdulillah. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye. Okey, mantap. Oh, nak blating program. Malam-malam pula. Tengah hari. Masya Allah. Okey, terbaik. Jumpa lagi semua. Bye.